Sekarang kita masih lagi jahitan dan sebagainya. Okey, Fevni, sekarang ni antara benda yang paling seronok kalau kita lihat di sosial media adalah apabila orang lain membantu orang lain. Dan ada yang tular macam baru-baru ni, yang dulu waktu PKP yang dulu pun cakap mengenai ramai orang yang nak volunteer diri masing-masing untuk buat PPE. Betul. Dan sekarang ini untuk kita kita betul. Kan? Dan sekarang ni kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. Kerana apa? Kerana dia berusia 9 tahun. Itulah. Dan dia jahit PPE sendiri dan dibantu oleh mak bapak dia. Sekarang ada di talian bersama dengan kita Afia. Assalamualaikum. Puan Asnah, Afia. Bersama dengan ibunya. Dengar Okey, dengar. Alright, daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan ni buat PPE untuk frontliners kita, adik kita. Hebat adik Afia ni. Adik Afia. Ya. Ya. Susah nak dengar suara Dia tergamam kot tengok Hefni. Nak tahulah sebab apa. Apa ni selalunya mungkin kalau dalam kawan-kawan dalam umur Afia ni mungkin minat dia lebih kepada benda lain macam contoh tengok kartun ke ataupun permainan princess-princess ke apa kan. Tapi Afia minat menjahit. Sejak bila datangnya minat tu Afia? Menjahit PPE pula tu. Sejak bila? Sejak 5 tahun. Umur 5 tahun. Maksudnya daripada umur 5 tahun dah mula menjahit? Ya. Ibunya ke yang mengajar tu, menjahit tu? Dia selalu tengok saya jahit. Kalau macam saya jahit baju customer tu, dia join sekali lah tengok. Jadi dia mula dari macam cantas benang, tolong buang sampah-sampah benang. Daripada situ agaknya dia timbul minat menjahit. Okey. Maksudnya daripada mak dia jugalah. Mak dia penjahit profesional punya. Itu menjahit. Tapi macam yang kami katakan sebentar tadi, awal-awal tadi, yang menariknya Afia ni dia menjahit PPE untuk para frontliners. Jadi adik Afia kita nak tanyalah kan, apa sebenarnya membuatkan adik Afia rasa terpanggil untuk menjahit PPE tu? Kenapa? Macam mana? Kenapa jahit PPE? Kenapa? Sebab Kenapa nak buat? apa? Sebab rasa kesian dengan barisan hadapan. Contohnya? Contohnya Macam nurse-nurse kita. Mungkin Puan Asnah boleh ceritakan sikitlah pengalamannya mula menjahit PPE tu. Yang Afia ni ke? Masa dia sebenarnya dia ada tengok saya WhatsApp dengan kawan dia kat Hospital Pilah. Kawan tu tengah pregnant lah. Dia tengah gunting material PPE tu. Jadi dari situ dia nampak kawan saya tu ada tanggungjawab untuk jaga pesakit. Tapi sebabkan PPE tu urgent nak pakai, jadi dia kena bantulah tolong jahit. Dari situlah dia rasa kesian dengan pihak hospital sebab kena buat dua benda dalam masa yang sama. Faham. Daripada situ dia cakap macam mana dia boleh tolong pihak hospital untuk bantu jahit PPE tu. Daripada situ saya call pihak hospital, tanya macam mana orang awam boleh tolong. Sister bagi tahulah dia memang perlukan sukarelawan. Kita tak ada macam upah tu tak ada. Jadi untuk bantu mana yang boleh lah. Di situ dia next tu 2 minggu kemudian tu pihak hospital datang hantar bekalan. Itu Jahit lah. Start jahit lah. Faham. Ini satu orang cakap niat yang cukup murni lah untuk adik Afia kita. Tapi nak tahu juga Asnah, macam setakat sekarang dah berapa lama tu menjahit PPE tu? Jahit PPE kita kena virus ni sejak tahun lepas, April 2020 kan. Betul. Jadi lebih kurang dalam, tak silap saya, dalam bulan hujung bulan 4 jugalah kita. Kira awal-awal tu lagi lah Sehingga sekarang masih lagi menjahit PPE? Ya betul. Kalau sebelum ni ada 100 lebih pasang kita dah hantar. Dalam masa sama kita Afia dan saya join sukarelawan PPD Kuala Pilah. Di situ kita dapat bekalan tambahan. Sebab sebelum ni dekat hospital dia punya material dia tu warna biru-biru hijau kan. Tapi sebab bekalan tu makin kurang, jadi macam PPD Kuala Pilah dia ada bekalan tu. Daripada situlah kita dapatkan bekalan untuk kita buat PPE tu. Adik Afia, seronok ke sepanjang menjahit PPE ni? Nak. Satu hari biasa jahit berapa banyak? Mula-mula
malam macam 5 helai ke apa. Lepas tu kadang sehari 6 helai, 7 helai. Yo, banyak. Sehari 6 Makan lama helai. mungkin banyak. Okey, macam Puan, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit lah sepanjang kita tahu macam Puan kongsikan tadi, pada hujung, lebih kurang lah hujung April 2020 dah mula tolong menjahit PPE untuk para barisan hadapan kita. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman antara Puan dan juga Afia sepanjang bantuan menjahit PPE ini. Pengalaman kita orang. Sebab ni sebenarnya kan PKP kita tak boleh nak buat aktiviti luar. Macam kami dah kebiasaan macam weekend akan pergi macam camping, pergi buat aktiviti liadah kat luar. Aktiviti macam hiking semua kan. Tapi sebab PKP kita tak boleh nak bergerak. Jadi dengan jahit PPE ni, pengalaman dia kita orang rasa enjoy sebab buat dapat tolong negara, tolong orang yang memerlukan dengan buat aktiviti bersama. Macam kami 5 beranak ni ada tugas masing-masing. Contoh macam Afia, dia bahagian jahit lurus masa mula-mula tu. Macam saya bahagian ketiak, bahagian leher, benda yang melibatkan kedut-kedut macam tu kan. Macam Ariana yang 3 tahun, dia bahagian potong benang. 3 tahun? 3 tahun dah diminat. 3 tahun tu Ariana. Lepas tu Zaire tu bahagian tu. isi getah. Bahan isi getah. Isi getah, top up getah Masing-masing kanan. ada dia orang punya tanggungjawab nak buat ni. Okey Puan, sebenarnya jadi dia memudahkan lah, kita tak payah nak bangun, Betul, kita tak payah nak ambil. Jadi dia just top up. Macam ayahnya bahagian lipat-lipat lah, gula-gula masa dalam kotak macam tu. Jadi memang kerja satu keluarga ni, Zack. betul. Sebenarnya Puan, apa-apa pun saya kena beri pujian lah pada Puan dan juga suami kerana berjaya untuk buat benda. Saya terkejut sebenarnya. Kalau 3 tahun untuk sebaya anak saya tu, saya tak bagi dia pegang gunting potong benang ni. Tapi maknanya kedua ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting di atas masa depan anak-anaknya. Jadi tahniah kepada Puan dan juga suami. Baik. Jadi sebenarnya Puan, adakah pada awalnya, macam ini soalan yang secara peribadilah, Puan sebagai seorang ibu, Puan tak rasa macam risau ke bila nak melibatkan anak untuk main gunting lah, benda-benda jarum tajam, dan sebagainya, benda-benda tajam? Macam mana Puan macam, okey tak apa, boleh asalkan macam mana mungkin Puan boleh kongsikan? Bohong lah kalau kita tak risau sebab benda tu melibatkan benda-benda yang tajam. Betul. Kan. Tapi dalam keluarga saya memang kita dah diajar survive. Sebabnya skill tu penting untuk kita support hidup kita. In case kalau kita hilang kerja, sekurang-kurangnya kita ada backup side yang untuk kita ni lah. Skill menjahit tu lah kan. Jadi bila mula-mula dia nak menjahit tu, saya memang tak bagi dia mesin jahit saya sebab itu dia speed dia tu lebih laju. Jadi masa hari lahir dia 5 tahun tu, saya belikan mesin jahit kecil yang 50 lebih santim macam tu lah. Hadiah birthday dapat mesin jahit tau. 5 tahun. Jadi mesin jahit kecil tu dia comel je. Dia boleh dia punya speed tu slow je. Itu sesuai macam dia jahit kain batik, seluar koyak macam tu. Untuk dia berlatih jugalah. Daripada situ. Jadi saya rasa saya pantau dia dulu. Lepas tu untuk next level tu saya belikan mesin jahit yang putih, yang kecil sikit. Yang second lah. Itu dia laju sikit speed. And last yang dia pakai sekarang ni, itu hadiah daripada dia menang yang chessmaker baru-baru ni 2000. Jadi saya belikanlah mesin jahit tu untuk dia inilah continue menjahit. Faham. Puan Hasna nak tahu juga bila penglibatan seorang anak kecil dalam bidang menjahit ni, itu satu benda yang sangat membanggakan juga. Betul. Dan hebat sebenarnya. Macam ada pernah turut serta dalam pertandingan ke? Apa-apa pertandingan menjahit ke? Ataupun ada apa-apa anugerah ke yang dapat setakat sekarang? Yang macam Afia? Okey, Afia dia memang sebelum ni tak ada masuk pertandingan. Jadi bila dia punya usaha dia bantu negara, dia dapat perhatian. Lepas tu dia mula jadi viral lah. Daripada situ dia media macam lagi luaskan lah dia punya rezeki dia sebab daripada orang tak tahu jadi tahu. Betul. Jadi daripada situ dia terus macam continue menjahit, dia lagi excited menjahit. Dia rasa dia macam dia boleh bagi inspirasi pada semua orang, pada rakan sebaya dia. Daripada situ pihak macam dia yang chessmaker Tuanku Bainon, dia
dia bagi tahu kita lah, okey, Afia layak untuk masuk bertanding sebagai macam kategori individu 6 hingga 12 tahun untuk bahagian pembangunan masyarakat. Jadi dengan konsep dia jahit PPE untuk ni sebagai sukarelawan tu lah. Di situlah kita try masukkan dia, lepas tu kita follow, kita buat aktiviti, maksudnya dalam masa yang sama dia apa yang dia sumbang pada masyarakat. Contohnya dia buat aktiviti seni, ajar kawan-kawan rakan sebaya dia macam mana untuk buat seni. At least dia punya fikiran dia tu maksudnya macam terapi minda lah pada dia, sebab PKP tak boleh ke mana. Betul, kan. betul. Kurang-kurangnya ada aktiviti lah. Dia ni lah sikit-sikit dia mula macam join pertandingan tu. Alhamdulillah dia dapat anugerah Hang Tuah peringkat Cantik. 9 tahun Alhamdulillah. 2020. Tahniah adik Afia, tahniah. Ni memang Baik. orang seni lah Zack. Dia Orang seni. dapat pemenang bagi kategori individu 6 hingga 12 tahun yang share ke Tuanku Bainon. Itulah rezeki dia tahun 2020. Tapi Baik. nak tahu juga apa ni Hasna, nak tahu juga selain daripada PPE macam adik Afia menjahit PPE, apa lagi yang adik Afia dah cuba jahit, dah berjaya jahit? Baju kurung ke, baju sekolah ke? Cuba cakap apa? Macam sarung bantal. Sarung bantal, okey. Lagi? Pesebok. Baru hari tu buat pesebok. Pesebok pun banyak boleh kain buat tu, jahit. banyak kain tu. Okey, ada zip tu. Dia buat pesebok macam daripada kain-kain customer yang lebih-lebih tu kan. Jadi dia potong buat kain perca kita panggil tu. Dia buat pesebok untuk kan dah nak naik sekolah kan. Target dia sebenarnya dia nak buat untuk satu kelas dia. Katalah 18 orang tu. Jadi dia nak bagi gift lah kat 18 hasil kerja dia lah macam tu. Wah, nak tahniah bagi lah, gift. tahniah. Jadi Jadi sekarang dia dapat, dia buat jualan jugalah untuk duit poket dia. Dia masuk tabung. pandai sarung kecil-kecil bantal. pandai cari duit dah. Kecil pandai cari duit dah. Cuba sikit-sikit lah. Bagus. Apa pun, okey, mungkin Puan boleh kongsikan social media, Instagram ke Facebook ke, adik Afia ke? Untuk dihubungi kan kalau ada orang tengok ni kan. Afia punya IG Nur Afia Kisina, tapi yang selenggara tu saya lah sebab memang dia masih bawah lagi. Itu je lah. Kalau untuk yang FB saya dan IG saya Hasna Hud, boleh follow lah untuk aktiviti. Mana tahu boleh memberikan inspirasi pada semua orang. Betul. Boleh bantu kita sama-sama, boleh hilangkan stres sebab dengan keadaan sekarang kita rasa semua orang berada dalam keadaan stres. Betul. Budak cowboy tu siapa, Puan? Nickname je. Okey. Alright, terima kasih. Apa-apa pun adik Afia, terima kasih banyak-banyak. Semoga adik Afia, cerita adik Afia ni dapat memberi inspirasi kepada semua orang. Juga sekali lagi Puan Hasna dan juga suami tahniah kerana berjaya mendidik anak-anak menjadi luar biasa, menjadi satu inspirasi buat kami insya-Allah. Terima kasih Puan dan Afia. Okey, terima kasih. Okey. Tapi Zack sebenarnya kan kalau tengok daripada keluarga Puan Hasna dengan adik Afia kita, dia bukan setakat menjahit. Melukis pun pandai. Itu Ni tadi memang tengok. orang seni Zack. Orang seni, bagus. Bukan setakat lukis dekat atas kertas, dekat dinding sekolah pun saya nampak tadi Instagram Puan Hasna tu kan. Itulah sebenarnya macam tercuit sikit hati bila melihat macam Hati siapa yang hati tercuit tu? Zack. Hati Zack. Kenapa Rasa Zack? macam dahsyat. Bila tengok yang tadi kan, bila kita tengok dekat TV, anak-anak kecil dia betul dia menjahit Dia lah. kadang-kadang kan macam anak-anak kecil kan, orang cakap kan, kita dah boleh nampak minat dia, kita kena bagi dia fokus cenderung ke benda tu. Macam Zack dah nampak tak macam anak Zack sendiri minat ke bahagian apa? Dia ni Zack rasa Zack nampak dia ni bijak. Zack tak tahu macam hari tu dia panggil Zack kan, dia kata daddy come here. Saya cakap come here, okey, pergi. Dia kata look, what's this? Dia tanya Zack, what's this? I don't know, dinosaur. No, this is triceratops. Cakap itu. Aku macam what? Triceratops aku nampak macam badak ni. Dia macam dalam cerita Jumanji Tak tahu Dia tapi pandai spesies-spesies betul. haiwan so, ni. itu yang Zack perasan sebenarnya anak-anak kecil ni apa-apa yang mereka buat kita tak boleh anggap sebab dia budak jangan buat. Betul. Sebab kalau kita pupuk tengoklah apa yang jadi dengan adik Afia dengan adik-adik dia. Kalau Luar benda biasa. tu positif, tak mendatangkan bahaya kepada orang lain, bermanfaat, apa salahnya kita bagi orang cakap sokongan kan Zack Betul. kan. Apa-apa pun pantauan kedua ibu bapa sangat-sangatlah penting. Betul. Baik.